Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam siaran kita pada kali ini, di mana insya-Allah kita akan menyambung kembali siri kuliah tafsir surah Al-Infitar, yang mana pada surah ini di ayat-ayat pertamanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran apa yang akan berlaku nantinya bila kiamat terjadi. Alhamdulillah, 3 daripada 4 gambaran yang diberikan oleh surah Al-Infitar ini tentang peristiwa-peristiwa kiamat, iaitu pertamanya menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza as-samaa'u fatarat, apabila langit itu terbelah. Ini gambaran yang pertama. Wa idzal kawakibu intasarat, dan apabila bintang-bintang gugur, bertaburan. Fenomena yang ketiga, kejadian yang ketiga yang telah pun sama-sama kita hayatinya pada pertemuan yang lepas melalui siaran yang lalu. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan itu pecah bercampur baur. Dan fenomena yang keempat yang insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran kali ini, firman Allah, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkar. Inilah 4 gambaran yang Allah datangkan di permulaan surah Al-Infitar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, izinkan saya mengajak para jamaah sekalian kita menghayati ayat yang keempat ini. Gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, inilah nantinya yang akan berlaku. Apa yang dinamakan kiamat itu terjadi, langit akan berpecah, bintang-bintang akan jatuh bertaburan, air laut akan bercampur baur, dan kubur-kubur itu dibongkar. Dibongkar ataupun terkeluar isinya, yang mana dalam surah Az-Zalzalah ataupun surah Az-Zilzal Allah memberikan gambaran juga tentang kiamat. Apabila bumi ini bergegar, kata Allah, bumi ini mengeluarkan isinya. Wa akhrajatil ardu asqalaha,
dan bumi ini mengeluarkan apa yang disimpannya, termasuklah mayat-mayat, termasuklah tulang belulang daripada manusia yang telah pun ditanam, dikebumikan sebelumnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Adiyat ayat yang ke-9, peringatan lain yang seiras maknanya dengan ayat yang keempat surah Al-Infitar ini, di mana dalam surah Al-Adiyat ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala firmankan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah ia, yakni manusia ini, mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala apa yang ada di dalam kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalaulah nak ditinjau daripada ataupun hakikatnya manusia apabila dikebumikan, bumi tak memerlukan masa yang panjang untuk menghancurkan kita. Ini kalau ditambah lagi dengan jenis tanah yang apabila jasad manusia itu ditanam di dalamnya, jenis tanah ini mungkin tanah yang kering di kawasan yang panas, seumpama di Arab Saudi umpamanya, tak memerlukan masa yang panjang untuk menghancurkan tulang belulang manusia. Jangankan jasad manusia, daging-dagingnya malah lebih daripada itu. Kita sedia maklum jamaah yang dirahmati Allah, tubuh badan kita ini, daging-daging di badan kita ini semuanya berair. Ia akan mempercepatkan proses reputnya tulang-tulang kita. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahawa manusia, mayat yang ditanam, yang mana selepas manusia ini ditanam, tempat yang ataupun tanah yang sebelum ini kosong dinamakan pula sekarang ini sebagai kubur. Dan kalau banyak itu, satu kawasan itu dinamakan tanah perkuburan. Sama ada manusia yang baru ditanam sebentar tadi, ataupun yang ditanam pada minggu yang lepas, ataupun berpuluh-puluh tahun, semuanya kelak akan dibongkar. Dibongkar maksudnya dikeluarkan isi-isinya. Ini jangan kita terpengaruh bila terbongkar kubur ini, keluar isinya, keluar zombie. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini zombie ini hanya khayalan manusia aja, nak bikin cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan, kita bayangkan apa hubung kaitnya di fenomena alam yang Allah firmankan pada 3 ayat yang sebelum ini. Ini yang akan berlaku, yang akan terjadi bila kiamat itu datang. Pertamanya langit. Langit akan terbelah. Keduanya, bintang-bintang yang gugur bertaburan. So, bintang-bintang itu di mana? Di langit. Kemudian, fenomena yang ketiga, gambaran yang ketiga adalah lautan bercampur baur. Ini tentang alam.
langit, bintang-bintang, lautan adalah alam ini. Kubur pun sebahagian daripada alam. Tapi kalau nak kita perhatikan, apa terkaitnya kubur dengan langit, kubur dengan bintang-bintang, kubur dengan lautan? Apa hubung kaitnya? Kalaulah selepas memperkatakan tentang lautan, mungkin Allah memberikan gambaran. Ini mungkin dalam surah-surah yang lain mungkin ada. Gambaran tentang apa yang akan terjadi pada Gunung Ganang. Umpamanya, apa yang akan terjadi pada bumi ini sendiri, dataran ini sendiri. Mungkin ada hubung kaitnya lah. Tapi tentang kubur ini, dan kubur ini Allah gambarkan, Allah berikan bayangan, bahkan Allah berikan peringatan. Ia dibongkar. Kubur itu bu'sirat, iaitu dibongkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah maklumi bersama, surah Al-Infitar turun pertama kalinya, disampaikan, dibacakan oleh Nabi SAW pertama kalinya kepada penduduk Makkah. Surah Al-Infitar adalah surah Makkiyah, turunnya di Makkah. Ayat-ayat ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada kaum orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan selepas kematian. Nantinya kita akan dihidupkan semula. Ini gambaran yang disampaikan oleh Nabi menerusi firman-firman Allah. Mereka tak dapat menerimanya. Mengingatkan kepada kita di mana peristiwa seorang pembesar ataupun pemimpin Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini ayah kepada seorang sahabat yang hebat, iaitu Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah merupakan sahabat Nabi yang hebat. Masya Allah, jasanya begitu besar dalam Islam. Ayahnya salah seorang di antara pemimpin Quraisy yang memusuhi Islam secara tegar. Secara tegar. Ia tak dapat menerima bila Nabi SAW sampaikan, nanti kita mati, lepas kita mati, kita akan dibangkitkan kembali. Kita akan dibangunkan semula. Dihidupkan kembali. So, apa yang dia buat? Dia pergi ke kubur orang tuanya, dia korek tanah kubur itu, dan ia bertemu dengan beberapa tulang belulang yang dah reput, yang dah hancur ni. Dia masukkan ke dalam karung, sanggup dia dari tanah perkuburan itu bawa sampai ke depan Nabi SAW, yang ketika itu Nabi berada di sisi Kaabah. Ia pun campakkan, ia tuang, keluarkan isi karung itu, dan ia bertanya. Dia bertanya, bukan tanya nak tahu, tapi mencabar. Mencabar Nabi SAW. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan kembali tulang belulang yang dah reput ini, yang dah hancur ni? Siapa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang tak dapat menerima kenyataan hakikat bahawa manusia sekarang ini hidup, lepas hidup akan mati, dan lepas mati akan dibangkitkan kembali di alam akhirat. Dia tak dapat menerima. Dan bukan dia saja, boleh dikatakan rata-rata orang-orang Quraisy mengingkarinya.
tak dapat menerima hakikat bahawa adanya kehidupan selepas kematian. Maka Allah menghubung kaitkan. Inilah yang akan. Kalau kisah Al-As bin Wa'il As-Sahmi itu, Allah Subhanahu wa taala malah mengambil kata-katanya sehingga Allah firmankan semula dalam surah Yasin, iaitu di mana dia mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah Subhanahu wa taala membalasnya dan mengarahkan, memerintahkan kepada Nabi supaya nyatakan, katakan, sampaikan, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, wahai Muhammad, kepadanya orang-orang seperti Al-As bin Wa'il As-Sahmi dan mereka yang ingkar, yang sewaktu dengannya, katakan kepada mereka ini, orang-orang ini, yang yuhyil 'idhamah, yang dapat menghidupkan tulang belulang yang dah ramim ni, yang dah hancur, yang dah lebur ini, adalah Tuhan yang telah menciptakan tulang belulang ini pertama kalinya dulu. Sewaktu tulang belulang ini belum ada, inilah Tuhan yang telah menciptakannya, dan dialah Tuhan yang sama itu juga yang akan membangkitkan semula. Nak bangkitkan semula tak leceh, tak payah, tak susah, berbanding dengan menciptanya lebih awal. Ibarat macam satu benda yang dah rosak, kita tinggal nak repair je. Tapi nak buat benda tu daripada scratch, daripada nol, kata orang Indonesia, daripada langsung tak ada, itu lebih payah lagi. Itu lebih sukar. Memerlukan proses yang lama dan sebagainya. Itu saja Allah dah mampu nak adakan manusia, apatah lagi manusia yang dah mati Allah nak hidupkan kembali. Tak leceh. Tak menyukarkan. Allah kun fayakun aja. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah antara lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ini yang akan berlaku kiamat nanti. Wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kubur-kubur ini dibongkar sekaligus, Allah Subhanahu wa taala ibaratlah, kalaulah ikut dalam bahasa biasa kita ni, Al-Quran menampar sekaligus mereka ini. Menampar mereka dengan ini yang akan juga berlaku. Kubur-kubur ini akan dibongkar. So, bila kubur-kubur ni dibongkar, orang-orang yang ketika mana surah Al-Infitar ini Nabi bacakan, ketika tu masih hidup, so mereka pun akan termasuklah dalam golongan ini, iaitu apabila dah menjadi mayat, bahkan dah menjadi tulang, ataupun langsung dah tak ada, dah jadi debu dan sebagainya, tetap Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah 4 gambaran yang mana dalam surah Al-Infitar ini Allah gambarkan. Langit apabila terpecah, bintang-bintang apabila gugur bertaburan, lautan apabila bercampur baur, dan kubur-kubur ini apabila ianya dibongkar. Apa sebenarnya nak disampaikan? Acap kali disebutkan, dan kita pun sedia maklum, sebagaimana kiamat berlaku ini hanyalah merupakan satu phase, satu fasa sementara, dan ia tidak berlaku forever, kata orang, buat selama-lamanya. Takkan berlaku forever. Maknanya langit jatuh berkeping-keping ke, bintang-bintang gugur bertaburan ke, bukan seterus-menerusnya berlaku, terus saja tanpa henti. Tidak. Dia akan sampai kepada penghujungnya.
kiamat adalah merupakan satu fasa. Sebagaimana hidup kita di atas muka bumi Allah ini adalah merupakan satu fasa, satu phase dalam kehidupan kita seluruhnya. Sebab apa yang akan berlaku selepas kiamat ini terjadi, selepas peristiwa-peristiwa yang menggerunkan ini berlaku dan berlalu, maka kehidupan akhirat, penghujungnya, itu yang menanti. Itu yang mana kehidupan selama-lamanya. Sama ada di dalam syurga ataupun dalam neraka. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Baik di syurga maupun di neraka. Allahumma ya Allah, kita berdoa mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang ditempatkan oleh Allah sebagai ashabal yamin, sebagai orang-orang daripada belah kanan, iaitu yang akan ditempatkan oleh Allah dalam syurganya. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4 gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, inilah kiamat berlaku, dan ia bukan fasa yang seterusnya ataupun merupakan selama-lamanya, tapi ia adalah merupakan satu fasa yang hanya berlaku sementara je. Akhirnya, apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila langit ini terpecah, terbelah, bila bintang-bintang gugur bertaburan, bila air laut ini bercampur baur, bila kubur-kubur ini dibongkar, itulah message yang hendak disampaikan adalah pada ayat yang kelima. Peringatan yang sebenar-benarnya, yang masih lagi boleh diusahakan oleh manusia, datang pada ayat yang kelima, iaitu firman Allah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah semua itu berlaku, yang gambaran yang Allah berikan ayat 1, 2, 3 dan 4 ini, tiap-tiap orang, alimat nafsun, tiap-tiap orang akan mengetahui kelaknya nanti, ma qaddamat, apa yang telah ia qaddamat, lakukan, apa yang telah ia kerjakan, yang ia usahakan, wa akharat, dan ditinggalkannya. Yang dia usahakan, yang ia lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dalam sepanjang hayat hidupnya ini di muka bumi ini, wa akharat, dan apa yang dia akan tinggalkan, maknanya yang akan dijadikan bekalan dia apabila dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah macam disebutkan tadi, dan kita pun telah makluminya bersama, fasa yang terakhir dalam kehidupan kita adalah fasa yang kekal abadi. Yang sama ada kita ini ahli syurga Allah ataupun dicampakkan ke dalam neraka Allah. Maka pada ayat yang kelima, bahkan gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 hingga ayat 4, kita dapati bahawa ia terkandung beberapa peringatan, amaran daripada Allah. Bukan hanya sekadar pengkhabaran yang Allah nak khabarkan,
memang di samping pengkhabaran yang Allah khabarkan, ini yang akan berlaku bila kiamat terjadi nanti, bila kiamat datang nanti. Tapi dalam waktu yang sama, apa yang perlu kita ambil i'tibar daripada peringatan-peringatan ini sebelum ia benar-benar terjadi. Pertamanya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara lain, pertamanya, agar kita ini ingat mati. Manusia yang tak ingat mati, maknanya sekarang dia hidup, lalu dia fikir dia hidup, dapat hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak ingat kepada mati, tidak takut kepada hari di mana nyawanya nanti diambil kembali oleh Allah, maka dia akan buat sewenang-wenang. Dia akan buat apa saja yang dia rasa dia nak buat. Dia akan cakap apa saja yang dia rasa dia nak cakap. Halal ke, haram ke, yang dibolehkan ke, yang dilarang ke, semua dia lantak aja. Bagi dia semua boleh masa hidup. Tapi kalau dia ingat mati, bila aku ni nanti mati, apa yang aku cakapkan akan menjadi neraca kepada aku. Akan dihimpunkan, akan ditanya dan sebagainya. Maka sebab itulah Allah mengingatkan. Dalam surah Ali Imran, kita ambil potongannya saja. Ayat 185. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam ayat 185 surah Ali Imran ini? Allah mengingatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Ni ayat ni selalu kita dengar ni. Antara lain ialah bagi pengamal talqin. Talqin apabila dibacakan, antaranya adalah ayat ini dibacakan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Setiap apa yang bernyawa akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan tuwaffawna ujurakum, disempurnakan balasan kamu. Mungkin ada sesuatu yang kamu buat. Yang kamu buat ini tak ada satu orang, umpamalah perbuatan baik, tidak ada seorang manusia pun yang mengucapkan thank you, terima kasih. Tak ada seorang manusia pun yang mengiktiraf ataupun mengakui kebaikan ataupun mengenang kebaikan. Tak ada satu pun ganjaran yang kita terima hasil daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Walaupun apa yang kita lakukan hebat, besar umpamanya, tapi tak ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti, maksudnya hari akhirat itu nanti, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan disempurnakan balasan, ganjaran buat kamu. Maknanya kalau perbuatan itu perbuatan yang baik, akan diterima kebaikannya. Walaupun satu orang di atas muka bumi ini tidak berterima kasih kepada perbuatan baik yang dilakukan. Dalam surah Al-Insan, Allah menyatakan, orang-orang beriman ini, orang-orang yang dinamakan Al-Abrar, yang suka berbuat baik ni, bersikap ihsan kepada sesama manusia dan sebagainya. Mereka ni berbuat baik, mereka tak inginkan balasan dunia. Yalah, memang kalau nak dapat balasan dunia pun tak salah.
Tak salah pun. Dalam hadis-hadis begitu banyak Nabi SAW gambarkan. Jika kamu menolong orang, Allah akan menolong kamu. Bila kamu menutup aib orang, Allah akan tutup aib kamu. Di akhirat, aib nak ditutup, itu belakang cerita lah. Tapi kat dunia ni pun begitu juga. Ini biasa. Tetapi di samping itu, ia tidak menjejas keikhlasan seseorang bila mana nak berbuat baik. Dalam surah Al-Insan, Allah memberikan gambaran orang-orang yang al-abrar ni, orang-orang yang bersikap mulia ni, yang berbuat baik ni, mereka ni bila lakukan sesuatu, iaitu memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, apa kata mereka? Allah sendiri firmankan, innama nut'imukum liwajhillah, hanya sahaja kami ini memberi makan, berkongsi makanan dengan kamu semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan sebarang balasan daripada kamu mahupun ucapan terima kasih. Kami tak perlu. Sebab apa yang kami buat adalah semata-mata kerana Allah. Kamu tak mengucapkan thank you kepada kami atas perbuatan baik kami, atas sumbangan kami. Tak kisah. So, yang akan mendapat balasan yang benar-benarnya adalah bila di akhirat nanti. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Di ayat 185 surah Ali Imran ini. Begitulah juga sebaliknya. Kalau perbuatan itu perbuatan yang tak baik. Dalam hadis Hasan, riwayat Imam Ad-Dailami, Nabi SAW pernah bersabda tentang ingat kematian ini. Apa kata Nabi yang bermaksud? Ingatlah kematian dalam salatmu, kerana jika seseorang mengingat mati dalam solatnya, maka ia akan memperbaguskan lagi solatnya. Solatnya seperti solat orang yang tidak menyangka bahawa ia masih punya kesempatan melakukan solat lain seterusnya. Atau kama qala. So, apa yang diajak dan diserukan oleh Nabi agar kita ini khusyuk di dalam solat kita, iaitu kita ingat kematian. Seakan-akan solat yang sedang kita dirikan ini adalah solat yang terakhir. Walaupun contohnya selepas solat maghrib nanti yang sedang dibuat, kita akan mendirikan solat ba'diyah maghrib. Tapi dalam solat maghrib itu kita solat penuh khusyuk dan sungguh-sungguh sebaik-baiknya, sebab manalah tahu itulah solat kita yang terakhir. So, ingat kematian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya apabila manusia ini, biasalah, kalau tiba birthday kita, orang akan mengucapkan happy birthday. Ismet Ulam Raja pun bila menyambut birthday-nya, wah, Sadiq Sigaraga dengan semangat melaukan Allah selamatkan kamu. Tapi almarhum Allahyarham P. Ramli cukup bijak. Ia memberikan gambaran di hari lahir ataupun memperingati hari ulang tahun kelahiran
ataupun birthday lah, ia sebenarnya tidak menjadi mustahil seseorang itu hayatnya berakhir di hari ulang tahun kelahiran. Kan? Dalam kisah tu cerita Tiga Abdul tu, favorite tu dengan orang tu, ulang-ulang tengok, tak jelak pun, dialog pun sampai hafal. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya bila kita menyambut hari lahir, hari ulang tahun kelahiran kita, ia seharusnya mengingatkan kepada kita hari akhir kita, hari di mana kita ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selain daripada ingat mati, bukan setakat nak ingat mati je, tapi buatlah persediaan sebelum mati. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam antara ayat-ayat yang banyak, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah firmankan, "Watazawwadu", berbekal-bekallah kamu, kata Allah, "fa inna khairaz zadit taqwa", maka sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Takwalah, takwa yang tak pernah takwalah yang menjadi garis pemisah antara seorang dengan seorang yang lain. Bukan kemuliaannya, bukan kemasyhurannya, bukan pangkatnya, harta, rupa dan sebagainya, tapi takwa. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah antara lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, agar kita ini mengingati mati dan kita ini buat persiapan sebelum mati itu sendiri. Itulah yang antara lain kesimpulan daripada pembukaan surah Al-Infitar, 5 ayat pertama ini. Akhirnya Allah mahukan bagi manusia yang belum percaya supaya percaya, bagi yang percaya biar bertambah kepercayaan dan keyakinannya, termasuk kita-kita ni lah, agar kita ini dapat mempergiatkan lagi insya-Allah ibadah dan amal soleh kita. Amal soleh kita dalam bentuk hubungan kita dengan Allah, seumpama solat dan sebagainya, ataupun ibadah kita yang terkait dengan sesama manusia dalam bentuk bantuan-bantuan, infak, sedekah yang dapat kita berikan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan berpindah ke kelompok ayat-ayat yang seterusnya surah Al-Infitar ini dalam siaran-siaran kita yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih muslimin dan muslimat atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.